Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita menggempakan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan Bapa Kartel ditahan oleh ISPRM dan membuatkan berita baik ya buat kontraktor-kontraktor Bumi Putra, kontraktor-kontraktor kecil di negara kita. Jadi apa sebenarnya siapakah Bapa Kartel ini dan kenapa apabila beliau ditahan, dan memberikan berita baik ya buat kontraktor-kontraktor kecil dalam negara kita. Jadi menarik untuk kita bagi pencerahan ya dalam satu kenyataan media hari ini. Ya, apabila dikatakan ramai kontraktor dapat bernapas semula selepas Bapa Kartel kena tahan oleh ISPRM. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Ketegasan kerajaan Madani menghapuskan kartel yang monopoli tender kementerian dan agensi kerajaan terbukti membuatkan ramai kontraktor berkelayakan menarik nafas lega. Seorang kontraktor memberitahu tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM yang menahan individu yang dianggap bapa kartel telah banyak membantu sama ada kontraktor besar maupun kontraktor kecil. Menurut Mahanum Muhammad, kontraktor kecil iaitu pemegang lesen G1, G2, G3 turut meraih limpahan projek berkaitan. Katanya, sejak Bapa Kartel kena tahan dengan ISPRM, dengarnya ramai kontraktor pemegang lesen G7, kontraktor besar dapat bernapas semula dan mula memenangi kontrak dengan tender terbuka. Limpahan projek kepada kontraktor kecil juga semakin tinggi kerana ada syarat kontrak yang diletakkan sebahagian dan dari kontrak diagihkan kepada kontraktor kecil, katanya menerusi hantaran Facebook miliknya. Beliau mengingatkan bahwa terdapat 5 prinsip perolehan ya kerajaan bermula awal tahun ini, iaitu accountability awam, ketulusan, nilai faedah yang terbaik, adil dan saksama serta persaingan terbuka. Tambah lagi, apa yang saya selalu kongsikan dengan kontraktor yang hendak memasuki pasaran kerajaan melalui penyertaan sebut harga dan tender, sentiasa mencipta nilai faedah yang terbaik melalui pembentangan dokumen yang sewajarnya, kata Mahanom lagi. Sebelum ini, kontraktor mendedahkan ya terdapat sindiket dan kartel dan kartel monopoli antara penjawat awam dan kontraktor swasta bagi menyeleweng wang daripada projek daripada kerajaan. Mereka terbabit bukan setakat kaki tangan peringkat bawahan, malah melibatkan pegawai kanan di sektor awam serta pegawai penguatkuasaan dengan penerimaan suapan berbentuk wang tunai dan barangan bernilai. Malah semakin tinggi nilai projek, semakin besar habuan yang mereka ataupun penjawat awam akan terima. Modus operandi penyelewengan kartel yang menyebabkan ketirisan dana kerajaan dilakukan secara gerombolan dalam kelulusan projek kerajaan. Terbaik. Inilah sahabat-sahabat semua ya, kita boleh nampak dengan ketegasan kerajaan perpaduan Malaysia Madani hari ini, Perdana Menteri untuk mengurangkan ketirisan, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Akhirnya siapa yang mendapat faedah, manfaat daripada semua ini adalah kontraktor-kontraktor Bumi Putra, kontraktor-kontraktor kecil. Sekarang ini mereka mula bernapas semula apabila dikatakan seorang individu yang dikenali sebagai Bapa Kartel ditahan oleh pihak ISPRM. Terbaik sahabat-sahabat semua, dan saya percaya ini adalah satu berita yang amat membanggakan ya, khususnya kerajaan hari ini yang begitu terbuka begitu tegas di dalam membentras salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah dan ketirisan ini. Terbaik. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan apa yang kenyataan terkini ya juga daripada Perdana Menteri yang mengatakan kurangkan subsidi rakyat bukan pilihan kerajaan perpaduan, katanya. Terbaik. Semaksudnya apa sahabat semua? Adakah subsidi dikurangkan? Soalnya adalah jawabannya adalah tidak. Ya, subsidi tidak akan dikurangkan khususnya ya untuk rakyat yang memerlukan. Jadi mari kita ikuti kenyataan media daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang mana beliau menegaskan bahawa langkah mengurangkan subsidi bukanlah satu pilihan untuk dilaksanakan kerajaan walaupun subsidi ditanggung adalah tinggi, katanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah mengurangkan subsidi akan membebankan rakyat berpendapatan rendah.
Menurutnya lagi, subsidi ditanggung kerajaan untuk rakyat termasuk elektrik, minyak, dan makanan dijangka mencecah RM81 bilion untuk tahun ini sahaja. Walau bagaimanapun, Datuk Seri berkata, kerajaan perlu mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh dan realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara, iaitu melalui rasionalisasi pemberian subsidi. Jelasnya antara langkah menarik subsidi daripada golongan kaya yang dilakukan kerajaan baru-baru ini adalah tarif elektrik. Elektrik hanya 1% terkaya saja dibatalkan subsidi, maka mereka bayar harga pasaran, manakala 99% rakyat Malaysia tidak terkesan. Kemudian haji, selama ini tabung haji beri kepada semua jemaah haji, maka baru-baru ini saya minta tabung haji semula, kaji semula untuk orang kaya yang berpendapatan 1 juta satu bulan atau RM10,000 satu bulan tidak perlu mendapat subsidi. Mereka mendapat haji mabur dengan keupayaan mereka. Tetapi subsidi untuk rakyat terpaksa diteruskan, dan sebab itu tahun ini kita perkenalkan rasionalisasi. Ini jelasnya. Anwar berkata demikian pada satu konvensyen pengurusan hal ehwal Islam sempena Istimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa di Sabah malam tadi. Sekarang ini Datuk Seri berada di Sabah semua. Jadi turut hadir Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali, serta Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dalam masa yang sama juga, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia Madani juga antara perencah penting dalam belanjawan 2024 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 13 Oktober ini. Ya, seramai 1,837 peserta daripada berbagai agensi hal ehwal Islam peringkat persekutuan dan negeri dari seluruh negara hadir dalam IGPAM 2023 yang berlangsung bermula 30 September sehingga hari ini. Itu dia sahabat semua. Jadi satu lagi berita baik yang baru saja juga disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan subsidi yang mana tidak akan dikurangkan, tidak akan dibuang, khususnya subsidi bersasar yang disasarkan kepada rakyat Malaysia, ya B40, ya rakyat Marhain dan juga yang miskin tegar, kecuali ya mereka-mereka yang mempunyai pendapatan puluhan ribu sahabat semua. Jadi sekali lagi terima kasih atas ketegasan daripada kerajaan Malaysia, Malaysia Madani, kerajaan perpaduan ini untuk ketegasan dalam membentras gejala rasuah sehingga dikatakan individu ataupun bapa kartel ditahan oleh SPRM. Itu dia. Dan ini membawa faedah kepada kontraktor Bumi Putra, kontraktor kecil khasnya. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda sahabat semua di luar sana mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.